Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah? Alhamdulillah. Sekarang ni negara sedang dilanda oleh satu wabak, iaitu coronavirus, dan kerajaan telah pun mengambil satu langkah untuk meminta kita mengisolasikan diri di rumah, jangan keluar daripada rumah. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Jabatan Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Negeri Perlis yang telah menganjurkan program begini. Apabila kita berada di rumah pun, insya-Allah kita dapat memanfaatkan masa kita untuk sama-sama kita belajar bersama. Dan insya-Allah hari ini kita akan menceritakan tentang cara menghadapi musibah wabak menurut agama Islam, insya-Allah. Dan ada beberapa perkara yang akan kita bincangkan bersama. Kepada penonton sekalian, alhamdulillah, kalau kita melihat Islam itu sebenarnya merupakan satu cara hidup. Dan sebagai satu cara hidup yang sangat lengkap ini, sebenarnya Islam telah mengajar kita bagaimana kita perlu menghadapi waktu ataupun masa yang genting seperti ini ketika negara dilanda wabak penyakit. Dan kalau kita melihat, Islam itu sendiri mempunyai satu modul yang sangat lengkap berbanding dengan agama-agama yang lain. Jika kita melihat di dalam Islam itu sendiri telah mengajar kita secara menyeluruh, iaitu secara syumul. Di dalam Islam juga telah mengajar kita bagaimana perlu kita menjalani kehidupan kita, berjiran, hatta di dalam kita nak mengabdikan diri kepada pencipta kita, di dalam cara bagaimana kita nak membersihkan diri, di dalam cara bagaimana kita nak berniaga, di dalam cara bagaimana kita nak menghadapi hidup di dalam kekeluargaan, menjaga hubungan kita sesama dengan manusia dan sebagainya. Dan sebelum kita memulakan berbicara berkaitan dengan isu coronavirus ini, saya nak minta agar kita sama-sama memahami apa sebenarnya konsep Islam berkaitan dengan isu-isu begini. Sesungguhnya tuan-tuan, kalau kita lihat di dalam Islam ini, kita ada dua pandangan ataupun dua jenis manusia yang mana bukan dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, iaitu Qadariyah dan juga Jabariyah. Sesungguhnya kita ini bukan dari kalangan mereka-mereka yang berfikiran seperti orang-orang Qadariyah yang mana mereka menyatakan segala perbuatan manusia itu sama ada yang baik maupun yang buruk, lahir dari usaha manusia itu sendiri tanpa ada hubung kait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini mereka cuba mengatakan tidak ada takdir yang menentukan. Jabariyah pula, mereka berpandangan manusia dikendalikan oleh Tuhan sepenuhnya dan manusia tidak ada hak untuk memilih. Di dalam isu genting seperti ini, kita dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, pertama sekali perlu meletakkan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya inilah masa untuk kita memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita, maka tidak ada siapa pun yang dapat menghalangnya. Dan jika Allah Subhanahu Wa Taala tidak membantu kita, tidak ada sesiapa pun yang dapat membantu dan memberikan pertolongan kepada kita. Di dalam isu pencegahan wabak ini, secara amnya, kalau kita lihat Islam itu sendiri sangat mementingkan kebersihan. Baik dari segi wuduknya. Kalau kita lihat di dalam agama Islam ini tuan-tuan, paling kurang kita akan wuduk sehari at least sebanyak 5 kali sewaktu kita nak bersolat. Dan Islam juga telah menitik beratkan berkaitan dengan kebersihan diri. Kalau kita lihat, ada satu bab di dalam Islam yang mengajar kita tentang taharah, iaitu kebersihan. Tentang wuduk seperti mana yang telah saya katakan tadi, mandi janabah, iaitu istinja. Dan kalau kita lihat
di dalam agama Islam ini seperti yang telah kita katakan sangat syumul sehingga mengajar kita semua aspek di dalam kehidupan. Hatta bagaimana kita nak pergi tandas dan bagaimana kita nak membersihkan diri selepas pergi ke tandas pun diajar. Dan jika kita mengikuti semua garis panduan ini, insya-Allah kita dapat membersihkan diri kita sepenuhnya, insya-Allah. Dan kalau kita lihat juga, Islam telah menitik beratkan dalam soal makanan. Kita tahu coronavirus ini ada yang berpandangan ianya datang berpunca daripada binatang-binatang liar. Dan ada yang berpandangan ianya disebabkan pemakanan, ada di kalangan orang yang makan makanan-makanan eksotik dan sebagainya dan dia tersebar disebabkan pemakanan itu. Kalau kita lihat, Islam telah meletakkan satu garis panduan di dalam pemakanan. Orang Islam, kita hanya boleh makan makanan-makanan yang halal dan juga thayyiban. Di dalam Islam juga telah melarang kita bukan hanya makan khinzir semata-mata, tetapi juga Islam telah melarang kita daripada makan binatang-binatang yang berbisa, binatang-binatang pemangsa dan sebagainya. Dan jika kita mengikuti garis panduan ini, insya-Allah penyebaran wabak seperti ini dapat kita elakkan dari peringkat awal lagi. Hatta kalau kita lihat, Rasulullah SAW juga telah mengajar kita beberapa adab yang perlu kita patuhi lebih-lebih lagi ketika wabak sedang menular pada ketika ini. Contohnya, adab Rasulullah SAW ketika bersin. Jika kita lihat, Rasulullah SAW ketika dia bersin, sama ada dia akan menutup muka dengan tangannya ataupun dia akan menutup mukanya dengan kain. Hatta bunyi pun Rasulullah SAW tidak akan perkuatkan supaya tidak mengganggu orang-orang lain. Dan saya percaya adab-adab sebegini perlu kita ikuti bersama supaya dapat kita sama-sama mengelakkan penyebaran penyakit ataupun wabak coronavirus pada ketika ini. Bukan saja itu, jika kita lihat di zaman Rasulullah SAW, ketika ada orang yang sebenarnya terjebak dengan wabak, Rasulullah SAW telah mengambil pendekatan untuk tidak bersalaman dengan orang tersebut. Nabi sendiri tidak musafahah dengan orang yang mempunyai penyakit kusta. Dalam hadis berkenaan, perwakilan Bani Thaqif berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW dan di antara mereka ada yang terkena penyakit kusta. Dan Nabi hanya menerima janji daripada mereka, janji setia mereka tanpa bersalaman dengan lelaki tersebut. Dan ini sebenarnya menunjukkan apabila ada orang terkena, dan sangat bagus, dan kita lihat apabila KKM juga telah mengeluarkan garis panduan agar di dalam tempoh penyebaran wabak ini kita semua mengelakkan diri daripada bersalaman dengan orang-orang luar dan sebagainya, insya-Allah. Satu lagi perkara yang saya nak bincangkan dengan para penonton sekalian. Kalau kita lihat, tuan-tuan, di dalam Islam ini telah mengajar kita semua aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Anbiya ayat ke-7. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tak kala wabak ini sedang merebak, kita telah melihat banyak pihak yang telah mengeluarkan pelbagai pandangan. Macam-macam yang tersebar di media sosial. Ada yang mengatakan kencing binatang boleh digunakan untuk mengubati coronavirus. Ada yang mengatakan dengan melihat gambar tok guru mereka dan sebagainya ataupun meminta pada mereka boleh dapat penyembuhan. Dan kita nampak ada juga pihak-pihak bomo-bomo dan sebagainya membuat perkara-perkara yang sangat mengarut. Dan jika kita nak mengetahui tentang sesuatu perkara itu, tidak lain dan bukan kita perlu tanya kepada orang yang pakar di dalam perkara tersebut. Kepada penonton, saudara-saudari sekalian, ya, saya tidak nafikan kita ada orang-orang agama. Kita ada mereka-mereka yang mahir di dalam agama dan bidang-bidang tertentu. Namun perlu diingati, perkara yang mereka mahir itu adalah di dalam agama atau perkara-perkara tertentu, bukannya dalam bidang perubatan.
Jika kita nak mengambil pandangan daripada mereka itu, pastikan pandangan mereka itu disandarkan ataupun diambil daripada pandangan pakar-pakar perubatan yang especially berkaitan dengan coronavirus ini. Dia sama juga kalau kita lihat di dalam kehidupan harian kita. Bayangkan jika kita nak mencari kereta atau nak membeli kereta, kita pergi di kedai runcit. Apakah kita akan perolehi kereta? Nescaya tidak. Begitu juga di dalam isu perubatan dan sebagainya, orang yang sepatutnya kita tanya adalah dengan pakar perubatan atau bidang tersebut, supaya kita boleh dapatkan nasihat yang lebih baik. Dan saya juga berharap agar kita semua tidak menyebarkan perkara-perkara yang mana tidak ada sumbernya, supaya kita boleh mengelakkan orang-orang lain juga tersasar jauh dan ada musibah yang menimpa mereka akibat daripada perbuatan-perbuatan tersebut. InsyaAllah kita tahu KKM juga, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan satu garis panduan ketika kita nak menghadapi coronavirus ini. Dan saya harap kita semua dapat mengikuti garis panduan tersebut. Dalam waktu yang sama juga, saya nak memohon kepada kita semua, Islam juga mengajar kita supaya kita elakkan diri daripada musibah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wala tulluku bi aidikum ila tahluka." Di dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala firman, "Janganlah kamu menjerumuskan diri kamu di dalam kebinasaan." Jika kita mengetahui ada satu kawasan itu terjebak dengan wabak, maka seharusnya kita mengelakkan diri kita daripada pergi ke tempat tersebut. Ianya sepadan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Iza sami'tum bihi bi ardin fala takadamu alai, wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha, wa takhruju firaran minhu." Di mana Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu mendengar berlakunya wabak taun di suatu negeri, maka janganlah kamu memasukinya. Dan apabila berlaku di dalam negeri kamu yang berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini telah memberikan satu panduan yang sangat jelas kepada kita. Apabila ada berlakunya sesuatu wabak, yakni wabak yang boleh menular dan sebagainya, adalah elok jika kita tidak menghampiri kawasan tersebut. Dan jika kawasan kita dihadapi wabak tersebut, maka kita janganlah keluar, tuan-tuan. Sebab kita tidak mahu musibah itu menimpa diri kita, dalam waktu yang sama juga kita tak mahu musibah itu boleh menimpa orang lain. Maka langkah isolasi ini merupakan langkah yang sangat bagus untuk kita patuhi bersama, insya-Allah. Yang kedua, jangan kita sebarkan. Kalau kita tahu, jika kita ada simptom-simptom yang mana kita dapati wabak-wabak ini ada simptomnya di dalam diri kita, maka segeralah pergi buat pemeriksaan di klinik ataupun di hospital yang berdekatan, untuk memastikan kita tidak menjadi ejen yang boleh menyebarkan penyakit ini kepada orang lain. Kita tahu di dalam Islam, kita tidak boleh membunuh diri dan kita tidak boleh membunuh orang lain tanpa sebarang sebab. Begitu juga tuan-tuan, jangan disebabkan diri kita ada orang lain yang boleh meninggal dunia. Sama-samalah kita elakkan perkara ini. Dan beberapa perkara lain yang ingin saya bincangkan bersama tuan-tuan di saat-saat genting begini, kita semua perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam waktu yang sama juga kita perlu ikhtiar agar kita dapat mengelakkan diri kita dan masyarakat kita daripada terkena wabak-wabak yang boleh menyebabkan berlakunya kematian ini. Saya ingin membincangkan bersama para penonton berkaitan dengan peristiwa bagaimana Umar radhiyallahu anhu
ketika beliau memasuki kawasan Syam. Di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Umar bin Al-Khattab telah pergi ke Syam. Dan apabila sampai ke sebuah dusun yang bernama Sargi, beliau telah dikunjungi oleh penduduk yang sekitarnya. Dan pada ketika itu, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan para sahabat dan pengikutnya telah ikut bersama. Mereka mengkabarkan bahawa wabak, iaitu penyakit taun, telah berjangkit di Syam. Dan Ibnu Abbas berkata, setelah mendengar berita itu, Umar berkata, cuba panggilkan para sahabat muhajirin. Yang pertama, aku melaksanakan perintah Umar, iaitu Ibnu Abbas sedang menceritakan. Dan Umar mengajak mereka untuk berbincang dan memberitahu kepada mereka bahawa wabak telah berjangkit di negeri Syam. Mereka telah berbeza-beza pandangan mengenai berita tersebut. Sebahagian di antara mereka berkata, engkau pergi untuk suatu urusan yang besar dan kami tidak sependapat dengannya. Sekiranya engkau pulang, sebahagian yang lain pula berkata, engkau diikuti oleh orang ramai dan para sahabat Rasulullah SAW menjadi tidak bersetuju apabila engkau membawa mereka menuju ke wabak ini. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Maka Umar berkata, tinggalkanlah aku. Kemudian Umar suruh panggil pula sahabat-sahabat dari pihak Ansar dan berbincang dengan pihak Ansar setelah sebagaimana yang dibincangkan bersama dengan pihak-pihak Muhajirin. Dan telah mendapat jawapan yang sama. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju untuk meninggalkan, untuk tidak pergi ke kawasan Syam. Setelah itu Umar telah menyuruh di tengah-tengah orang ramai, aku akan memandu tungganganku untuk pulang. Untuk pulang. Dia telah mengambil keputusan tersebut setelah dia berbincang dengan pembesar Quraisy yang sedang berhijrah. Dan apabila dia mengambil keputusan untuk pulang daripada pergi melawat ke tempat Syam itu kerana ada wabak taun, lalu Abu Ubaidah telah bertanya kepada Umar, apakah itu ertinya kamu lari daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu Umar telah menjawab, harapnya bukan engkau yang bertanya, wahai Abu Ubaidah. Ini merupakan perbincangan tuan-tuan di antara dua tokoh besar di dalam Islam. Iaitu kedua-dua mereka telah pun dijanjikan syurga ketika berada di dalam dunia lagi. Dan perbincangan mereka, dan Umar telah menjawab kepada beliau, sesungguhnya aku keluar dari satu takdir ke satu takdir yang lain. Jika kita lihat tahap keimanan di antara kita dan juga Umar radhiyallahu anhu, nescaya kita tahu Umar sesungguhnya lebih mengetahui apa yang dilakukan. Malah Umar sendiri sebenarnya telah mengambil tindakan supaya tidak mendekati kawasan yang terjebak dengan wabak. Dan pada masa yang sama juga telah datang Abdul Rahman bin Auf pada ketika itu, dan dia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu mendengar terdapat wabak di sesuatu daerah, janganlah kamu datang ke tempatnya, dan sebaliknya. Sekiranya wabak itu berjangkit di sebuah daerah, sedangkan kamu berada di sana, janganlah kamu keluar melarikan diri daripadanya. Mendengar kata-kata itu, Umar bin Abil Khattab memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian beredar meninggalkan tempat itu. Semoga peristiwa ini memberikan kita satu pengajaran supaya kita kekal di rumah kita, jangan kita keluar. Dalam waktu yang sama juga, jangan kita pergi ke tempat-tempat yang kita tahu mungkin ada orang yang terkena wabak dan sebagainya, tanpa sebarang tujuan dan sebagainya. Di dalam waktu ini juga tuan-tuan, merupakan waktu yang sangat baik untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita berdoa meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya jika Allah Subhanahu Wa Taala, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja tempat kita untuk bergantung. Dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang boleh keluarkan kita daripada musibah ini. Dan ambillah peluang ini untuk kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita sama-sama dapat
muhasabah diri kita. Boleh jadi apa yang berlaku kepada kita ini merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan boleh jadi juga apa yang berlaku kepada kita ini merupakan satu bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-samalah kita koreksi diri kita. Dan sekiranya ada di kalangan kita yang terkena wabak ini, tuan-tuan, setiap penyakit itu akan menghapuskan dosa kita. Kita doakan kepada mereka yang terbaik dan semoga mereka yang terhidap penyakit ini bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya ada di kalangan mereka yang meninggal dunia disebabkan penyakit-penyakit begini, maka kematian mereka itu dianggap sebagai mati syahid, insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala telah memudahkan kehidupan kita, telah memberikan kepada kita satu garis panduan bagaimana perlu kita menjalani kehidupan kita, sama ada ketika tidak ada wabak dan juga ketika kita dihadapi wabak. Semoga perkara-perkara ini kita ambil iktibar dan kita jadikan pegangan dan panduan di dalam hidup kita. Dan jangan lupa tuan-tuan yang sedang menonton untuk kita ikuti apa saranan daripada pihak pemerintahan kita supaya kita sama-sama memberi kerjasama. Masa genting begini bukanlah masa untuk kita nak mencari salah sesiapa. Sama ada salah orang terdahulu ataupun salah orang sekarang dan sebagainya. Ini merupakan masa untuk kita sama-sama berganding bahu, bekerjasama, saling bantu-membantu agar kita dapat menghindarkan diri kita daripada wabak ini. Dan semoga segala saranan-saranan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan ini akan sama-sama kita patuhi. Dan semoga sedikit perkongsian ini dapat kita manfaatkan buat diri kita dan juga ahli keluarga kita serta masyarakat kita. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.